Assalamualaikum anak murid semua. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk tingkatan 5, bab 4 matematik pengguna iaitu tajuk percukaian. Okey, dalam tajuk percukaian ni kita nak tengok kalau kamu boleh mentafsir ataupun membuat pengiraan yang melibatkan cukai pendapatan lah. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini kita nak tengok jumlah pendapatan. Kalau kamu boleh kira lah jumlah pendapatan dan juga pendapatan bercukai. Kemudian cikgu nak tengoklah kamu kalau boleh tentukan sekurang-kurangnya satu rebate cukai. Kamu boleh sebutlah rebate cukai apa yang kita boleh dapat lah. Kemudian menentukan cukai pendapatan dan juga pendapatan bercukai. Okey, dua perkataan berbeza. Yang pertama, kena ingat betul-betul cukai pendapatan. Dan yang kedua ialah pendapatan bercukai. Okey, macam mana kita nak kira cukai pendapatan ni? Okey, cukai pendapatan ni kita nak kira. Okey, yang pertama, kamu kena kenal pasti dulu pendapatan bercukai. Okey, dia ada pendapatan yang dikenakan cukai dan ada pendapatan yang tak dikenakan cukai. Okey, jadi kat situ kita kena tengok dululah yang pertamanya. Yang ni yang pertama. Okey, yang pertamanya kita nak hitung dulu pendapatan yang bercukai. Okey, kemudian daripada tu kita akan hitung cukai pendapatan. Okey, macam mana nak dapat cukai pendapatan ni? Pendapatan bercukai tadi tu kita akan tolak dengan rebate cukai. Okey, kemudian bila dah kita tolak rebate cukai tu barulah kita dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar lah. Okey, kat sini kita ada banyak cukai tapi hari ni cikgu cuma nak tumpukan pada cukai pendapatan. Okey. Alright. Okey, kita tengok dulu. Sebelum kita nak kira cukai pendapatan bercukai tu, kita tengok dulu apa yang kita nak perlu tahulah dalam kita nak menghitung pendapatan bercukai ni. Okey. Seperti yang kamu tahulah kan, pendapatan bercukai ni, cukai pendapatan ni untuk individu perlu dibayar ataupun dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Maksudnya pendapatan bercukai. Nanti kita akan tengok pendapatan macam mana yang tak dikenakan cukai. Okey. Cara nak kira dia, pendapatan bercukai ni, maksudnya jumlah pendapatan kita akan tolak dengan pendapatan bercukai tu, jumlah pendapatan tahunan kita tu, kita akan tolak dengan pengecualian cukai, kita akan tolak dengan pelepasan cukai. Maksudnya ada dua lah kat sini, pengecualian cukai dan yang kedua kita akan tolak dengan pelepasan cukai. Okey, pendapatan tahunan tu kita nak tengok dulu. Okey, yang dikatakan pendapatan tahunan ni, jumlah pendapatan tahunan ni termasuklah segala upah. Okey, kalau kita kerja tu kita ada upah kan, upah, gaji bulanan kita tu adalah pendapatan kita lah. Kemudian dalam pendapatan kita tu mungkin ada dividen, ada setengah sektor pekerjaan individu dalam dia kerja tu dia dapat dividen. Lepas tu faedah. Okey, ni faedah. Lepas tu sewa. Okey, sewa tu pun dikira sebagai pendapatan. Kemudian royalty, premium dan banyak lagi lah. Okey, kemudian kalau kita tengok tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Okey, contoh. Okey, allowance petrol ataupun perjalanan. Yang ni kalau tak ada allowance petrol ni maksudnya dia tak termasuk dalam pendapatan yang yang dikenakan cukai lah kan. Okey, contohnya lagi macam apa, allowance, subsidi majikan seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup, pola kerajaan dan banyak lagi lah. Okey, yang tu yang tak semualah tidak dikenakan cukai lah. Tak semua pendapatan tu dikenakan cukai. Okey, kita tengok yang kedua, pengecualian cukai. Okey, sebab tadi kan kita nak kira pendapatan bercukai ni, maksudnya kita nak ambil keseluruhan jumlah pendapatan kita akan tolak dengan
pengecualian cukai. Okey, kita akan tengok kat sini pengecualian cukai tu macam mana. Okey, pengecualian cukai ni dia merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, perbelanjaan peribadi kita lah dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contoh dia bagi kat sini perpustakaan negeri. Okey, katakanlah macam mana nak bagi derma dekat perpustakaan negeri kan. Okey, contoh kalau kamu ada buku kan, okey, so kamu buku kamu sendirilah. So kamu bagikan buku pada perpustakaan negeri. So nilai hadiah tu boleh dikecualikan cukai. Okey dah. Okey, kemudian kemudian kita akan tengok perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi tertakluk kepada had tertentu. Okey, pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan juga memupuk masyarakat penyayang. Okey. Itulah dia kata kat sini. Kalau kata kita nak dapatkan pengecualian cukai, dia ada hak yang tertentu. Nanti kita cikgu akan tunjuk kalau kata hadiah ni dia kita boleh bagi sampai berapa ringgit. Okey. Contohnya nanti kita akan tengoklah. Okey, tak semestinya kalau kita dah ada duit yang banyak, so kita boleh bagi hadiah contohlah 10,000. Dia ada had maksimum dia tu untuk dapat pengecualian cukai. Kalau kita nak bagi hadiah kepada satu organisasi untuk kita dapatkan pengecualian cukai tu. Okey nah. Okey, yang itu pengecualian cukai yang kita perlu tolak untuk kita untuk kita kira pendapatan yang bercukai kita lah. Okey, yang ketiga, yang C ni. Kita akan tengok pada pelepasan cukai. Yang tadi pengecualian cukai kan. Okey, sekarang pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ni merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian. Maknanya tadi pengecualian cukai ni kita guna duit kita untuk bagi hadiah ataupun derma kepada organisasi kan. Itu adalah pengecualian cukai. Tapi kalau pelepasan cukai perbelanjaan tu adalah untuk kegunaan diri sendiri. Persendirian tu, okey, persendirian di sini maksudnya kepada diri sendiri ataupun ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Contoh, okey, dalam pendapatan kita tu, jumlah pendapatan tahunan kita tu, kita ada carum KWSP. Jadi KWSP ni dia ada tengah pekerjaan yang dia tolak KWSP kan. So KWSP ni dia termasuk dalam pelepasan cukai. Okey. Kemudian rawatan perubatan. Okey. Jadi kita boleh ambil resit perubatan tu untuk kita dapat pelepasan cukai. Okey, kemudian yuran pengajian. Okey, siapa-siapa yang sambung belajar, okey, individu yang bekerja, okey, kemudian dia sambung belajar. Bila dia sambung belajar, dia ada, bila dia buat pembayaran yuran dia tu dia ada resit. Okey, resit tu kita boleh gunakan untuk dapat pelepasan cukai pendapatan kita lah. Okey, yang tu lepas tu jenis pelepasan cukai ni bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Maknanya kalau kata dasar tahun ni dia tetapkan limit untuk pelepasan cukai tu sampai banyak ni. Okey. Jadi kata maksimum dia nilai tertentu sahajalah. Okey, mari kita tengok pelepasan cukai tu yang apa yang dapat pelepasan cukai tu. Okay, sebenarnya link ni dia dah ada bagi QR code dalam buku teks. Nanti kamu boleh tengok tau. Sekarang ni cikgu dah convertkan QR code ni kepada link. Okay, kita tengok. Okay, ni pelepasan cukai lah ni. Okay, link tadi tu dibawa kepada lembaga, laman web lembaga hasil dalam negeri lah. Okay, sebab kita sebagai individu, kita akan bayar cukai ni kepada lembaga hasil dalam negeri dia adalah ni lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, pelepasan cukai individu, okay, dia ada dua lah, perbuatan ke tak perbuatan. Okay, nanti kamu boleh ambil masa, baca, tengok, okay ya. Okay, kalau individu berapa dia punya pelepasan. Okay, kalau yuran pengajian, okay, tadi kan cikgu ada sebut untuk pelepasan cukai, yuran pengajian termasuk juga dalam pelepasan cukai kan. Okay,
lepas tu cikgu kata ada nilai maksimum dia yang telah ditetapkan, had maksimum dia. Okey, kalau tengok kat sini, yuran pengajian, okey, dia terhad. Okey, kalau tengok tu, kalau kata individu tu dah bekerja, dia sambung belajar peringkat sarjana ke, doktor ke, okey, dia terhad kepada 7,000 saja. Okey, kalau kata tahun tu yuran pengajian dia, contoh yuran pengajian dia contoh 6,500. So dia boleh claim dapat pelepasan cukai sehingga 6,500. Tapi kalau yuran pengajian dia contoh 7,200. Kalau 7,200, kita tengok kat sini. Okey. Kalau tengok yuran pengajian, contoh cikgu tunjuk okey, yuran pengajian dia terhad kepada 7,000. Kalau yuran dia 7,200, so dia boleh mendapat pelepasan cukai sehingga 7,000 saja. 200 tu dia tak dapat. Okey nanti boleh explore, baca, okey tak? Okey nah. Banyak perkara lah, kata tengok sini sampai 24 yang boleh kita dapat pelepasan cukai. Okey Alright. Okey, itu kita nak kira pendapatan bercukai. Okey pendapatan bercukai maksudnya jumlah pendapatan tahunan. Ni jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni yang kita beri pada orang. Pelepasan cukai untuk kegunaan persendirian kita tolak juga. Okey, okey. Lepas tu, okey, kita nak kira cukai pendapatan kan. Okey, kita dah ada tadi pendapatan bercukai. Okay, kita cikgu terang dulu. Selanjutnya kita akan tengok contoh. Okey. Cukai pendapatan. Okey, selepas pendapatan bercukai diperoleh, tadi kita dah kira pendapatan bercukai. Cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Okey, kadar cukai ni ditetapkan oleh kerajaan. Okey, kita tak boleh nak tetapkan sendirilah kadar cukai berapa kita nak bayar kan. Okey, sebab dia telah ditetapkan oleh kerajaan. Buat ni ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Okey. Okey, kalau kadar cukai ni, yang ni dalam kutip, okey, ini adalah tahun taksiran 2020. Tahun lepas lah kan, tahun ni 2021 kan. Okey, kalau tengok sini, okey, cikgu ajak cara nak baca jadual dulu. Okey, kalau dia kata banjaran pendapatan bercukai, okey, dia ada bagi julat kat tepi ni. Okey, nanti kita akan tengok contoh banjaran pendapatan bercukai tu kita bagi julat 0 hingga 5,000. Okey, pengiraan untuk 5,000 pertama, peratus untuk kadar cukai tu berapa? Okey, kalau 0 hingga 5,000, ini pendapatan tahunan tau. Okey, kita kira yang tahunan. Okey, jadi kadar dia kosong. Okey, kosong. Jadi cukai yang dikenakan untuk pendapatan tahunan tu kosong. Kosong. Okey, lepas tu, okey. Okey, lepas tu, kalau kata gaji dia, pendapatan tahunan dia 57,000. Kata dia, ni contoh kalau kata pendapatan bercukai, pendapatan bercukai bercukai dia contoh RM 57,000. Okey, so 57,000 ni berada di banjaran mana? Okey, kat sini. Kat sini Okey, 57,000 ada kat situ sebab antara 50,000 1 hingga 70,000. Okey, jadi kita akan tengok 50,000 yang pertama. Lepas tu kadar dia 14% dan cukai dasar dia lah ialah 1,800. Okey, ni cara baca jadual. Okey. Alright. Lepas tu, okey, tu cara baca jadual. Okey, macam mana nak kira cukai pendapatan tu? Kita dah ada pendapatan bercukai kan? Okey, pendapatan bercukai ni kita kena tolak rebate cukai lah. Okey, yang macam mana yang dikatakan rebate cukai?
Okey, rebate cukai ni diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Okey, ada dua jenis rebate cukai. Okey. Yang pertama, rebate cukai sebanyak 400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi 35,000 tertakluk kepada perubahan semasa. Okey, bila kita kira nanti pendapatan bercukai dia tu kurang daripada 35,000, jadi dia dapat rebate sebanyak RM400. Okey. Tapi kalau kata pendapatan bercukai dia lebih daripada 35,000, kita kena rujuk jadual ni lah, kadar cukai pendapatan individu ni. Okey. Okey, ni ada dalam buku teks. Okey, lepas tu yang kedua jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai. Okey, jadi bagi yang beragama Islam, individu bekerja yang beragama Islam, bila dia buat bayaran zakat, okey, bayaran zakat dia tu boleh rebate lah, maksudnya selepas kita kira pendapatan bercukai, lepas tu kita boleh tolak dengan rebate cukai tu. Nanti kita tengok pengiraan dia macam mana. Okey, zakat fitrah ni, zakat berarti bersih, suci atau berkat. Okey, zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian harta untuk diagihkan kepada golongan tertentu seperti fakir miskin mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, sebab tu dia zakat ini termasuk dalam rebate cukai. Okey, alright. Okey, kita tengok contoh. Okey. Kat sini kan, tadi sebab kita objektif kita hari ni kita nak tengok pendapatan bercukai. Kita nak kira lah macam mana pendapatan bercukai dan kemudian kita nak kira cukai pendapatan. Okey. Kalau kat sini, dia tanya hitung pendapatan bercukai berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, pendapatan bercukai. Tadi cikgu kata pendapatan bercukai rumus dia jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey, kalau kat sini dia punya pendapatan dia ialah RM89,340 tolak dengan pengecualian cukai RM2,500 tolak dengan pelepasan cukai RM11,000. Okey, so you all boleh tekan kalkulator akan dapat jawapan dia RM75,840. Okey, maknanya kalau ikutkan pendapatan dia yang jumlah pendapatan dia tu 89,340 kan. Okey, tapi yang jumlah pendapatan yang dikenakan cukai yang dikenakan cukai sebanyak 75,840 sebab kita dah tolak pengecualian cukai, kita dah tolak pelepasan cukai. Okey. Okey, yang kedua, kita tengok yang kedua pula. Okey, yang kedua nak kira pendapatan bercukai. Okay, sama juga rumus dia jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jadi jumlah pendapatan kita RM76,000 tolak pengecualian cukai 8,250 tolak RM15,340. So akan dapat RM52,410. Okey, tu kita nak kira pendapatan bercukai. Okey, kita tengok contoh yang yang C. Okey, yang ni, okey, dia bagi pelepasan. Okey, dia bagi jumlah pendapatan dia 68,210. Okey, kemudian dia bagi pelepasan kat situ. Okey, pelepasan cukai. Dia ada pelepasan individu. Okey, kat situ tengok dia tulis apa? Insurans hayat dan KWSP. Okey, terhad kepada 7,000 saja. Okey, tapi kat sini
dia punya potongan kredit expedite ialah 6,250. Okey, maksudnya dia boleh dapat pelepasan cukai sehingga 6,250 sebab had dia 7,000 kan. Okey. Kemudian insurans perubatan 3,600 tapi dia terhad kepada 3,000 saja. Okey, so yang ni RM 68210 tolak RM 9,000 tolak RM RM 68210 tolak RM 9,000 tolak RM 6250 sebab ini dia tulis terhad kepada 7,000 kan. Okey, tapi insurans perubatan cuba tengok. Okey, dia tulis kat sini terhad kepada 3,000 kan. Tapi dia dah bayar insurans perubatan tu sebanyak RM 3,600. Jadi dia hanya boleh dapat pelepasan hanyalah 3,000. RM 3,000. Okey. Jadi dapat berapa? Ambil kalkulator. RM68210 tolak 9,000 tolak 6250 tolak 3,000. Okey, so dapat RM 49,960. Itu dah jumlah pendapatan bercukai dia. Okey. Jumlah pendapatan bercukai dia. Okey, yang seterusnya, yang D ni kita tengok. Okey, jumlah pendapatan dia. Okey, RM 113,421 tolak dengan pelepasan individu dia bagi 9,000 RM 9,000. Okey, tapi cuba tengok insurans hayat dan KWSP ni dia terhad kepada 7,000. Tapi dia dah bayar 11,420. Tapi jadi tu dia boleh dapat pelepasan sehingga 7,000 sahaja. Yang lebih tu tak dikira lah. Tolak dengan, yang ni kita buat RM 2,400. Okey. So dapat RM 90,601. Okey. Ya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, ni yang sampai D. Okey. Tadi, sekarang ni kita dah kira pendapatan bercukai. Okey, seterusnya. Cuba kita tengok contoh yang seterusnya. Dia kata hitung cukai pendapatan. Okey, hitung cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi setiap yang berikut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey. Okey, dia kembali kat sini pendapatan bercukai. Dia bagi siap-siap dah pendapatan bercukai. Maksudnya kita tak payah fikir dah pelepasan berapa, pengecualian berapa. Sebab dia dah bagi siap-siap pendapatan bercukai. Dia bagi 108,630. Okey. Ingat tak tadi cikgu ada bagi jadual kan? Jadual kadar cukai. Okey, yang tu ada dalam buku teks. Okey. Kadar cukai. Okey, kalau ni cikgu ambil cikgu cut lah bahagian yang cikgu nak ambil ikut pada pendapatan bercukai. Okey, dia bagi kat sini. Okey, pendapatan bercukai dia 108,630. Okey, kemudian dia kata pendapatan bercukai 108,630 terletak pada bajaran pendapatan bercukai seperti berikut. Kenapa cikgu pilih yang ini kan? Sebab
Okey, 108,000. Okey, dia berada dalam julat ni lah, dalam banjaran ni. Antara 101 hinggalah 250,000. Okey, jadi kita nak tengok. Kita tengok cukai bagi 100,000 yang pertama dulu. 100,000 yang pertama, okey, cukai dia ialah 10,900 ataupun kita guna istilah atau cukai dasar. Cukai dasar atau cukai asas kepada pendapatan bercukai itu dulu. Okey, so untuk nilai pendapatan cukai ni, untuk nilai pendapatan cukai ni, so dia punya cukai yang pertama dia tu, cukai dasar, cukai asas itu RM 10,900. Okey, yang pertama kita dah tahu dah itu yang perlu dikeluarkan. Okey, yang kedua kita tengok cukai ke atas baki dia. Okey, baki pendapatan dia tu lah kita nak tengok cukai ke atas baki pendapatan. Okey, pendapatan bercukai dia ialah RM 108,630. Okey, jadi kita perlu tolak lah sebab kita nak atas baki kan. Okey, kita tolak dengan, okey, kalau kat sini, okey ni lah 100,000 yang pertama. So tolak 100,000. Okey, dia punya apa? Peratus kadar cukai dia ialah 24%. Darab dengan 24%. Okey. Darab dengan 24%. Okey, you all kira. 108,630 tolak 100,000. 100,000. Okey. Darab dengan 24 bahagi 100. So dapat 2071 dapat RM 2071 20 sen. Okey. Alright, itu dia punya cukai lah. Nilai cukai yang perlu dia bayar berdasarkan baki itulah. Okey, kemudian kita tengok rebate yang layak. Ada tak rebate? Dalam kali ikut soalan ni dia tak ada rebate kan? Okey, jadi rebate dia kosong, tak ada. Okey, jadi kita nak kira lah jumlah pendapatan yang perlu dibayar. Jadi kita tengoklah cukai yang dasar tu, asas itu RM 10,900. Okey, perlu tambahan dengan cukai atas baki dia 2 RM 2,021 sen. Okey. Jadi jumlah dia ialah RM 12,971 sen. Okey, inilah jumlah cukai yang perlu dibayar. Okey ya. Alright, tepi nombor 3. Yang seterusnya, yang B. Okey, yang B ni dia bagi pendapatan bercukai ialah 28,440. Okey, itu ialah pendapatan bercukai dia kan. Okey, jadi bila bagi 28,440, tengok dalam jadual tadi, so cikgu dah cropkan daripada jadual tadi tu. Okey, 28,000 ni berada dalam yang pelajaran ni lah. Okey. Okey, jadi 28,000 ni dekat sini. Okey, cikgu dah pilih dah. Okey, jadi cukai bagi 20,000 yang pertama. Okey, 20,000 yang pertama ialah 150. So kat sini ialah RM 150. Okey. Lepas tu bila kita kira yang cukai dasar tu, kita kena kira cukai atas baki dia. Okey, so cukai pendapatan bercukai dia ialah RM 28,440 tolak dengan yang pertama tu RM 20,000 kan. Lepas tu kita tengok darab dengan kadar dia. Kadar dia ialah 3%. 3% ni. Okey. 3%, jadi kita akan dapat RM, kira kita
kita akan dapat RM 2, 5, 3, 20 sen. Okey. Lepas tu, kita tengok kat sini. Okey, kalau tengok kat sini, pendapatan bercukai dia 28,440 kan. Okey, ingat balik tadi nota dekat rebate cukai. Ada dua jenis rebate cukai. Okey, yang pertama tadi apa dia tadi? Okey, yang pertama rebate cukai ialah sebanyak 400 akan dapat kalau kata pembayar cukai tu pendapatan bercukainya tidak melebihi 35,000. Okey, kalau kat sini pendapatan bercukai dia 28,440 kan. Kuranglah daripada RM 35,000. Jadi pembayar cukai ni layak dapat rebate cukai sebanyak 400. Okey. Okey, yang tadi tu soalan yang sebelum ni kita tak tolak 400 dekat rebate dia sebab pendapatan bercukai dia tu lebih daripada 35,000. Okey lah. Okey, kita dah tengok dah rebate dia 400. Okey, kita kiralah juga cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita tengok cukai yang cukai bagi 20,000 yang pertama tu RM 150 tambah dengan cukai atas baki RM 253 20 sen. Lepas tu kita tolak dengan rebate. Rebate dia ialah RM 400. Jadi akan dapat cukai dia perlu bayar adalah RM 3 ringgit 20 sen. Okey. Alright. Okey, dah pendapatan bercukai. Okey, kita pergi pada tengok yang C pula. Contoh yang seterusnya. Okey, pendapatan bercukai dia bagi 35,270. Okey, kat sini dia bagi zakat. Okey, zakat ni termasuk dalam rebate cukai lah kan. Okey, yang kedua tadi tu. Okey, kita check. Okey, dia bagi pendapatan bercukai 35,270. Okey, kita letak pada bandaran. Okey, kat sini 35,270. Kat sini dia punya nilai dia tu. Kat sini ada 35,270. Okey, sebab tu cikgu ambil yang ni ya. Alright. So cukai dia yang pertama RM 600. Ini memang dah ditetapkan lah nilai ni ya berdasarkan jadual tu. Okey, RM 600. Lepas tu kita kena cukai atas baki dia. Cukai atas baki dia pendapatan bercukai dia RM 35,270 ni pendapatan bercukai dia. Tolak dengan 35,000 yang pertama. Lepas tu kita darabkan dengan kadar ni lah. Kadar cukai kita ni. Kadar cukai kita ialah 8%. Okay, 8%. Okay, kira kamu akan dapat RM RM21.60 kan. Okey, lepas tu rebate. Okey, rebate. Ada tak rebate kat sini? Kalau tengok kat sini rebate, dia tak tulis lah rebate dalam soalan kan. Dia tulis zakat. Zakat tu kita tahu dah dia ada rebate. Okey, jadi dia ialah RM 500. Okey. Lepas tu kita dah dapat, kita dah cari cukai yang pertama, kita dah check cukai atas baki, lepas tu kita dah tengok rebate. Last kali baru kita boleh cari cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan kita. Alright, cukai yang perlu kita bayar lah. Kan, cukai pendapatan kita lah kena bayar kan. Okey, jadi RM 600 tambah dengan cukai atas baki pendapatan kita tu lah, pendapatan bercukai kita tu RM RM21.60 tambah dengan mana boleh tambah kan, dia kena tolak sebab rebate kena tolak. Okay, rebate tolak RM 500.
Okey, so kira kita akan dapat RM121.60 sen. Itulah cukai pendapatan. Okey. Alright. Okey, kita pergi yang seterusnya. D. Okey. Yang ni. Okey, kalau dia sama juga, dia masih suruh kira, kita nak mahir kira cukai pendapatan. Okey, tengok dia tulis pendapatan bercukai, so tak payah risaulah sebab dia dah bagi siap-siap pendapatan bercukai. Kemudian dia bagi, dia tengok itu zakat. Okey, zakat kita dah tahu dah, dia ialah rebate. Rebate maknanya kita tolak lah tadi. Okey. Alright, 50. Okey, pendapatan bercukai dia 52,394. Okey, panjaran dia cikgu pilih lah. So dia daripada 50,000 hingga 70,000. Okey, so untuk 50,000 yang pertama, kita punya kadar ini adalah kadar cukai, kadar peratus cukai kan. Ialah 14%. Okey, 14% kat sini. Lepas tu yang ini dia punya cukai dasar dah. Okey, cukai bagi 50,000 yang pertama. 50,000 yang pertama RM 1,800. Okey, cukai atas baki. Cukai atas baki kita ambil pendapatan bercukai dia RM 52,394 tolak dengan RM 50,000. Okey, darabkan dengan kadar dia tu lah. Kadar ialah 14%. Lagi tinggi pendapatan bercukai, dia punya kadar dia tu lagi tinggi lah. Okey, jadi you all kira you akan dapat RM RM335.16. Okey, lepas tu kita kena check rebate yang layak tu lah. Okey, jadi kat sini zakat lah. Zakat dia dah bagi RM1250. Okey, lepas tu dah dapat semua, kita kira cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, jadi cukai pendapatan dia, so kita ambil RM 1,800 tambah cukai atas baki RM RM335.16 tolak dengan rebate RM 250. Rebate tolak last kan. Okey, jadi dia akan dapat RM1,250. Okey, so akan dapat RM RM885.16. Okey, itulah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, sebabnya yang ni soalan direct lah, kita tengok soalan yang penyelesaian masalah sikit. Okey, kalau tengok sini, alright, dia kata kat soalan ni, dia kata Puan Aisyah ni dia ada jumlah pendapatan. Okey, jumlah pendapatan tahunan dia 61,593. Okey, pada tahun 2020. Jumlah pelepasan cukai yang ditutup olehnya adalah sebanyak RM14,320. Okey, kat sini dia bagi pendapatan tahunan, jumlah pendapatan tahunan. Okey, ingat balik tadi kita perlu tahu pendapatan bercukai. Yang pertama, pendapatan bercukai. Okey, kat sini dia dah bagi pendapatan tahunan. Lepas tu dia bagi pula kat sini pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ada. Okey, kat sini. Okey, yang ini jumlah pendapatan tahunan ini. Lepas tu pelepasan cukai. Okey, dalam soalan ni dia bagi pelepasan cukai 14,320. Okey, kita kena tolak pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai kan. Okey, tapi dalam soalan ni tak ada pengecualian cukai, so kita hanya perlu tolak pelepasan cukai. Okey,
Kemudian dalam soalan ni dia kata dia telah membayar zakat. Okey, zakat tadi apa? Kena ingat balik. Zakat ialah rebate. Okey, zakat ialah rebate. Ni nanti ada dalam kurungan. Ni ialah rebate. Rebate nanti kita kena tolak. Okey. Alright, RM 700. Okey, pada tahun tersebut hitung. Okey, soalan dia ialah hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aisyah. Alright. So, pendapatan bercukai. Kita kena kira pendapatan bercukai dia. Okey, pendapatan bercukai dia. Kalau tengok sini pendapatan bercukai ialah okey, pendapatan bercukai, kita ambil pendapatan tahunan dia. Pendapatan tahunan dia RM 61,593 tolak dengan okey, pelepasan cukai RM 14,320. Okey, itu dapat berapa? Dapat RM 47,273. Okey, 47,273. Okey. Okey, yang ni. Lepas tu, okey, dia punya banjaran dia berada pada sini antara daripada 35,000 hingga 50,000 kan. Okey, untuk 35,000 yang pertama, so dia punya kadar dia 8%. Dan cukai dasar asas itu ialah 6%. Okey, sebelum tu kita kira cukai pendapatan bercukai dah. Lepas tu cukai atas baki. Cukai okey, sebelum tu cukai bagi 35,000 yang pertama RM 600. Okey, kemudian cukai atas baki kira okey, sekarang kita bila dia nak cukai atas baki, kita kena ambil pendapatan bercukai. Yang ni lah. Kita ambil yang ni. Pendapatan bercukai. Jangan ambil pendapatan tahunan. Okey. Lepas tu yang itu cukai atas baki RM 47,273 tolak dengan 35,000 RM 35,000. Okey, dia punya kadar cukai dia ialah 8%. So, dia akan dapat RM 98184. Okey, rebate. Okey, dah dapat cukai atas baki tu kan. Lepas tu rebate. Kat sini, rebate kat sini ialah zakat lah. Zakat RM 700. Jadi berapa cukai pendapatan yang perlu dibayar? Jadi cukai pendapatan dia ialah RM 600 tambah RM 981.84 sen. Ni. Okey. Lepas tu tolak dengan rebate kita. Zakat adalah RM 700. So, kamu akan dapat RM 881.84 sen. Okey. So, kita dah kira tadi daripada awal kita kira pendapatan bercukai. Okey, maksudnya pendapatan bercukai jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey, lepas tu bila kita nak kira cukai yang perlu kita bayar, kita kena tengoklah kita punya pendapatan cukai tu berada dalam banjaran mana. Dalam jadual yang akan diberilah. Okey, lepas tu kita tengok cukai atas baki, kita tengok rebate kalau ada. Okey, lepas tu barulah kita hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey. Okey, sampai sini saja kelas cikgu. Okey, Assalamualaikum.